Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan, cikgu akan buatlah satu contoh lagi untuk menjawab soalan pengatur caraan linear. Baik, jadi soalannya cikgu dah bagi sebelum ni. Walau bagaimanapun, di sini kita pamerkanlah soalan yang berkaitan. Okey, jadi kita bacakan soalan tersebut. Sebuah kilang menyediakan X buah bas panjang dan Y buah bas pendek untuk pengangkutan pekerjanya. Kilang itu mempunyai 600 orang pekerja. Ya. Jadi daripada dua ayat ini kita boleh dapatkan beberapa isi penting. Jadi pertama, bas panjang dengan X buah dan bas pendek Y buah. Dan pekerja di kilang berkenaan seramai 600 orang. Baik, kita catatkan selain daripada kita tandakan pada ayat tadi, kita juga boleh buat catatan. Baik, yang seterusnya, ayat berikut, muatan untuk sebuah bas panjang dan sebuah bas pendek masing-masing ialah 40 orang dan 30 orang. Jadi, perkara ini juga kita buat catatan. Okey, kita teruskan lagi ayat yang berikutnya. Diberi bilangan bas panjang adalah selebih-lebihnya 12 buah dan jumlah bilangan bas yang disediakan tidak melebihi 20 buah. Okey. Jadi di situ tadi yang pertama menerangkan bilangan bas panjang. Dan satu lagi menerangkan jumlah bilangan bas. Baik, jadi kalau kita lihat ayat ini ditulis dalam satu perenggan. Dan 3 ketaksamaan yang kita diminta berikan adalah berada di dalam perenggan berkenaan. Kadang-kadang diberi dalam bentuk ayat tadi dia buat secara berasingan dalam huruf Roma yang pertama, kedua dan yang ketiga. Tapi yang di sini kita tak nampak dia punya dia punya kekangan tadi dengan jelas. Maknanya kita kena mencari di dalam perenggan berkenaan. Okey. Jadi ketaksamaan yang pertama yang boleh kita dapat ialah berdasarkan kepada bilangan bas tadi X dan Y dan juga jumlah pekerja iaitu 600 orang pekerja. Kemudian diberitahu tadi iaitu tentang muatan sebuah bas panjang dan sebuah bas pendek. Jadi daripada situ kita boleh tuliskan satu ketaksamaan. Jadi ketaksamaannya ialah 40X tambah dengan 30Y lebih besar ataupun sama dengan 600. Kita pilih di sini kita menggunakan tanda lebih besar atau sama. Sebab kita nak membawa pekerja tu tadi. Seramai 600 orang. Jadi mesti dimuatlah dalam bas tu tadi mesti cukup untuk mengangkut 600 orang. Jadi bilangan bas tadi mestilah boleh mengangkut sekurang-kurangnya 600 orang. Jadi sebab itu kita yang kurang maknanya semua pekerja kena bawa. Jadi bilangan yang paling terkecilnya adalah 600. Jadi kalau tak tu kita bilangan bangku bas tadi mungkinlah melebihi kan. Tapi orang tadi mesti muat untuk 600. Jadi kalau bilangan bangku tak mencukupi, tak boleh lah. Jadi kita kena pilih bilangan bangku tadi untuk 600 orang ataupun lebih. Jadi sebab itu kita gunakan tanda lebih besar atau sama. Dan kita perlu kecilkan.
Jadi bila kita boleh bahagi dengan 10, jadi kita boleh dapatlah 40 bahagi dengan 10 dapat 4, 30, okey, bahagi 10 dapat 3 dan 600 bahagi 10 dapat 60. Jadi itu adalah dalam sebutan yang terendah. Baik, ketaksamaan yang kedua kita boleh dapat melalui bilangan bas panjang adalah selebih-lebihnya 12 buah. Jadi bilangan bas panjang kita wakilkan sebagai X. Jadi selebih-lebihnya. Jadi maksudnya paling banyak pun 12 buah. Jadi sebab itu kita gunakan simbol X lebih kecil atau sama dengan 12. Dan ketaksamaan yang ketiga ialah datang daripada jumlah bilangan bas yang disediakan tidak melebihi 20 buah. Jadi bilangan bas panjang X nak jumlah dengan kita tambahlah dengan Y tadi, X tambah Y tidak melebihi 20 buah. Jadi kurang ataupun sama dengan 20. Okey, jadi itu adalah 3 ketaksamaan yang kita perolehi. Yang seterusnya kita diminta melukiskan garis lurus. Ya. Jadi kita boleh dapatkan 3 garis lurus daripada 3 ketaksamaan yang kita dah dapat. Jadi ketaksamaan ni untuk membuat garis lurus kita kena tuliskan dia dalam bentuk persamaan lah. Okey. Jadi untuk melukiskan garis lurus, caranya telah diterangkan dalam video yang sebelum ini. Tetapi kalau ada yang masih tak boleh nak buat garis lurus itu, pelajar-pelajar bolehlah hubungi cikgu secara personal. Sebab cikgu ruang yang ini tak cukup untuk cikgu tunjukkan bagaimana tadi. Maknanya kalau secara kasarnya lah untuk buat garis lurus kita mesti ada sekurang-kurangnya 2 titik. Jadi kita buat jadual. Dan biasanya yang terbaik adalah kita ataupun yang termudah lah kita pilih, kita boleh cari pintasan X dan juga pintasan Y dia. Tapi ada kalanya tak bolehlah menggunakan pintasan X dan pintasan Y ni tapi kebanyakannya boleh. Iaitu bila X kosong, kita cari berapakah nilai Y. Bila Y kosong, apakah nilai X. Jadi di situ kita boleh mendapatkan pintasan X dan pintasan Y. Jadi untuk graf yang ini, kita boleh gunakan menggunakan pintasan tadilah. Okey, jadi kita ikut skala yang telah ditetapkan, iaitu 5 buah bas untuk 2 cm lah. Okey. Jadi paksi X adalah merupakan mewakili bas panjang dan paksi Y itu tadi mewakili bas pendek. Okey, jadi daripada persamaan yang pertama, kita boleh bina garis lurus. Okey, lebih kurang macam itulah garis lurus dia. Dan selepas kamu lukis sahaja garis lurus tadi, iaitu menggunakan 2 titik. Ni kita gunakan titik 0, 20 dan satu adalah 15, 0. Okey, lepas tu terus labelkan dia punya persamaan dia supaya tak keliru nanti masa kita nak melorek rantau. Okey. Kemudian garis lurus yang kedua mudah. Itu garis untuk X sama dengan 12. Dan untuk garis lurus yang ketiga, okey. Jadi di sini pun kita lepas kita lukiskan garis lurus, kita labelkan garis lurus berkenaan. Okey. Jadi berdasarkan ketaksamaan yang kita dapat tadi, maka kita bolehlah melorekkan rantau yang dikehendaki, yang memenuhi ataupun yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan tersebut. Jadi yang ini caranya kita dah lihat pada video yang lepas. Okey, jadi kawasan yang berkenaan ialah yang kita dah dapat kat sini.
Baik, jadi kamu boleh bandinglah dengan jawapan yang telah kamu buat sebelum ni dengan jawapan yang cikgu berikan. Okey, dan biasanya rantau yang warna biru tu kita labelkanlah dengan R seperti mana yang dikehendaki. Okey. Baik. Sekarang kalau kita lihat setakat ni kita telah berjaya mendapat sekurang-kurangnya 6 daripada 10 markah. Jadi lagi 4 markah atau mungkin juga kadang-kadang 3, tapi mungkin soalan ni kalau kita lihat 4 markah lagi lah datangnya daripada bahagian C. Jadi target saya pun untuk ni daripada video ni kita dah bolehlah dapat sekurangnya 6/10 dan mungkin yang bahagian C tu perlukan penerangan yang lebih bersemuka lah tapi walau bagaimanapun cikgu akan teruskan juga menyelesaikan soalan ni kerana dalam video yang sebelum-sebelum ni cikgu rasa jelas juga penerangan untuk mendapatkan jawapan bahagian C. Okey. Jadi dekat sini dia ada dalam bahagian C tu ada lagi maklumat di mana dia kata kos operasi untuk bas panjang adalah 300. Kemudian untuk sebuah bas pendek adalah 200. Jadi daripada maklumat ini ada satu lagi bahagian iaitu dikatakan kita mempelajari fungsi objektif ataupun fungsi optimum. Jadi daripada maklumat tu tadi kos operasi kita boleh wakilkan fungsi ni tadi sebagai K sama dengan 300X tambah dengan 200Y. Tu berdasarkan maklumat tadilah yang ada dalam bahagian C. Okey, jadi untuk menyelesaikan untuk mendapatkan jawapan yang seterusnya, kita ada dua cara. Satu cara ialah dengan melukiskan garis lurus. Okey. Jadi dengan cara melukiskan garis lurus ini mungkin ada masalah jugalah dalam memilih kita kena nak buat garis lurus tu K tu kita kena ada nilai. Jadi apakah nilai K yang sesuai? Jadi untuk ringkasnya nilai K ni boleh ambil sebarang nilai tetapi dia mestilah merupakan nilai gandaan bagi 300 dan juga 200. Maksudnya kalau nilai K yang kita pilih tu tadi dibahagi dengan 300, dia tak berbaki. Kalau kita bahagikan dia dengan 200, juga dia tak berbaki. Jadi di sini cikgu pilihlah, katakan cikgu ambil 1200. Jadi dalam pemilihan ni pun kena betul juga kalau tak tu kadang-kadang kita akan sukar untuk melukiskan graf pada paksi yang ada ni. Jadi kalau kita pilih 1200, okey. Jadi untuk kesesuaian graf ini kita boleh permudahkan lagi lah persamaan tersebut kepada 3x tambah 2y sama dengan 12. Iaitu tadi persamaan yang kita dapat tadi kita bahagikan dengan 100. Okey. Kemudian seperti tadi juga kita lukiskan garis lurus berkenaan. Jadi lebih kurang dekat sinilah garis lurus yang kita boleh dapat daripada fungsi objektif tadi. Okey. Jadi situ kita labelkanlah garis tu supaya kita tak keliru. Jadi daripada garis yang ini tadi kita boleh buat sebagai rujukan. Jadi penerangan bagaimana nak menggunakan garis ini pun telah dijelaskan dalam video yang lepas. Jadi dalam video tu katakan kita letak pembaris pada garis putus-putus ni tadi. Kemudian kita gerakkan dia dalam keadaan yang selarilah menuju ke arah kawasan yang berlorek. Jadi kalau kita nak mencari nilai yang minimum, maknanya titik yang kita mula-mula jumpai tadi dalam kawasan berlorek tu, itulah mungkin merupakan nilai yang kita untuk dapatkan nilai fungsi objektif kita yang kecil. Dan untuk titik yang terakhir kita baru jumpa dalam kawasan berlorek itu juga tadi, itu mungkin merupakan titik maksimum, akan menghasilkan nilai yang maksimum. Okey, jadi contohnya kalau berdasarkan graf ni tadi, kita menggunakan titik
menggunakan pembaris yang kita gerakkan tadi tu. Jadi kita akan jumpalah ya. Yang pertama kita memula jumpa adalah titik 0.20 dan juga titik yang kedua adalah 12.8 ya. Jadi kita masukkan nilai, kita gunakanlah ya. Contohnya titik 0.20 tadi kita masukkan ke dalam fungsi objektif tadi. Tempat X kita gantikan dengan 0, tempat Y kita gantikan dengan 20 dan kita jumlahkan dapatlah RM4000. Dan untuk titik yang terakhir kita jumpa tu tadi iaitu 12.8, kita masukkan juga ke dalam tempat X dan juga ke dalam tempat Y dan kita akan dapat RM5200. Okey. Itu adalah dengan cara kita membuat garis ya tadi dan kita menggerakkan pembaris ataupun dalam buku teks dia menggunakan sesiku ya. Okey. Baik. Kalau tak boleh, tak mampu untuk membuat garis lurus ni tadi, memilih nilai K tadi rasa sukar, mungkin juga ya satu cara lagi ialah kamu melihat rantau yang berloreh itu pada bahagian bucu-bucu dia. Ya. Jadi kalau contoh rajah ni dia ada 3 bucu. Jadi kita masukkanlah nilai itu tadi. Cuma yang satu kita tak kira tadi, titik yang bawah sekali tu ya. Bucu yang bawah sekali tu kita tak kira. Jadi kamu boleh kira. Jadi kalau kamu masukkan, nilai dia bukanlah nilai yang terkecil. Maknanya dia lebih besar daripada 4000 tetapi dia kurang daripada 5200 tu tadi. Ya. Jadi bukanlah titik yang sesuai untuk memenuhi kehendak soalan. Okey. Baik. Jadi cikgu rasa ya, inilah merupakan jawapan yang untuk soalan yang cikgu dah berikan. Dan kamu boleh bandingkanlah ya jawapan yang kamu dapat dengan jawapan yang cikgu berikan. Okey, jadi kalau ada masalah boleh hubungi cikgu kemudianlah ya. Okey, jadi sekian untuk kali ini. Jumpa di lain masa. Terima kasih.